Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua pada hari ini? Cikgu harap semuanya sihat dan dipermudahkan segala urusan. Okey, hari ini kita teruskan bab yang kedua, subtopik 2.5, momentum. Dalam subtopik momentum, pelajar perlulah dapat menerangkan momentum P sebagai hasil darab jisim M dan halaju V dengan formula P sama dengan mv serta mengaplikasikan prinsip keabadian momentum dalam perlanggaran dan letupan. Kamu semua perlu memahami konsep momentum iaitu dari segi definisi, formula, unit, jenis kuantiti dan hubungan momentum dengan kuantiti lain. Seterusnya menyatakan prinsip keabadian momentum yang diaplikasikan dalam kehidupan seharian seperti dalam gerakan, perlanggaran ataupun letupan. Okey, kita lihat fenomena di sekeliling kita, fenomena biasa, contohnya di suatu lebuh raya. Okey, rujuk gambar foto 2.7 dalam buku teks muka surat 58, gambar sebuah kereta dan sebuah lori, okey, dipandu di sebuah lebuh raya. Kereta tersebut dipandu laju. Okey, dipandu laju. Dan lori yang membawa muatan berat, antara dua kenderaan tersebut, kenderaan yang manakah sukar untuk dihentikan? Sukar untuk dihentikan sekiranya dipandu dengan halaju yang sama. Halaju dia sama, tapi yang mana lebih sukar untuk berhenti? Kereta atau lori? Yang mana satu ya? Okey, bagus. Lori. Kenapa lori sukar diberhentikan berbanding kereta? Sebab jisim lori lebih besar berbanding kereta. Ini menyebabkan inersianya lebih besar. Tapi inersia kita tak boleh kira. Yang kita boleh kira satu kuantiti fizik berkaitan dengan situasi ini iaitu kuantiti momentum. Jadi, hari ini sebenarnya kita nak belajar tentang momentum. Apa dia momentum? Momentum adalah hasil darab di antara jisim dan halaju suatu objek. Simbol momentum adalah P kecil. Okey, daripada definisi ini, kita boleh rumuskan formula momentum iaitu P sama dengan M darab V. Okey, P sama dengan mv. Di mana P ialah momentum, M ialah mass iaitu jisim, V velocity iaitu halaju. Unit bagi momentum ialah kilogram meter per saat. Okey, momentum merupakan suatu kuantiti vektor. Apa maksud kuantiti vektor? Kuantiti fizik yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, siapakah yang mempunyai momentum? Ya, semua objek bergerak mempunyai momentum. Arah momentum bergantung kepada arah halaju objek tersebut. Okey, objek yang bergerak dengan halaju yang tinggi ataupun jisim yang besar mempunyai momentum yang besar. Maksudnya, kalau nilai halaju dia besar ataupun jisim dia besar, maka momentum pun besar.
Okey, sebab dikaitkan antara jisim dan hal laju. Okey, sebenarnya perkataan momentum berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud movement ataupun pergerakan, movement, momentum. Alright, kamu lakukan aktiviti 2.8 di rumah masing-masing. Rujuk buku teks kamu pada muka surat 58 dan 59. Tujuan aktiviti ini dijalankan untuk mengkaji bagaimana jisim dan hal laju suatu objek mempengaruhi kesan untuk menghentikan objek tersebut. Bahan yang digunakan adalah pembaris. Ni pembaris yang ada alu di tengah dia. Kita biasa tengok kan pembaris kayu ada alu tengah dia. Perlukan guli. Buku tebal untuk kita letak pada bahagian bawah pembaris agar pembaris ni dalam keadaan yang condong. Seterusnya garisan penanda untuk kita buat titik rujukan kat sini. Dan last sekali cardboard nipis yang dilipat. Cardboard nipis yang dilipat. Jadi dari seterusnya ikut arahan yang dalam buku teks kamu tu, arahan daripada nombor 1 sehingga nombor 7. Catatkan keputusan kamu pada jadual 2.8. Setelah aktiviti ini dilakukan, kita dapat buat kesimpulan bahawa guli yang dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi, ataupun guli itu berjisim lebih besar, dia akan bergerak ke bawah dengan hal laju yang lebih tinggi. Kalau tu kau tinggi, kau laju lah. Ataupun kau berat, kau laju lah kan. Itu masuk kata mudah. Bahasa Terengganu lah. Maksud mudah kita faham. Seterusnya kalau dilepaskan dari kedudukan yang lebih tinggi dan gulinya berjisim yang lebih besar, dia dapat menggerakkan cardboard pada jarak yang lebih jauh. Dia laju, dia menghentam, dia langgar cardboard ni. Jadi cardboard ni pun bergerak dengan lebih jauh lah ke belakang tu. Seterusnya, jadi ini menunjukkan objek yang mempunyai momentum yang besar sukar untuk diberhentikan. Seterusnya, kita lihat satu contoh pengiraan dalam buku teks kamu, muka surat 59. Sebab macam biasalah kan, kalau fizik dia ada definisi, ada formula, akan ada soalan yang berkaitan dengan pengiraan. Kita tengok satu contoh kat sini. Sebuah lori berjisim 20,000 kilogram bergerak dengan hal laju 22 meter per saat. Seterusnya, yang tu lori tadi kan, sebuah lori 20,000 kilogram bergerak dengan hal laju 22 meter per saat. Seterusnya, tadi lori ni yang objek pertama lori. Objek yang kedua iaitu kereta. Kereta berjisim 2,000 kilogram sahaja bergerak dengan hal laju 30 meter per saat. Soalan A. Berapa momentum lori dan berapa momentum kereta? Soalan B. Sekiranya lori itu bergerak dengan hal laju yang sama. Hal laju sama. Berapakah momentum lori itu? Sekarang kita selesaikan satu persatu soalan. Soalan A. Mula-mula senaraikan maklumat yang diberi dalam bentuk simbol. Lori. Lori M-nya 20,000. Hal laju V, lori 22 meter per saat. Jadi, kita boleh kira momentum lori dengan formula yang sebelum ni yang kita bincang. P sama dengan MV. M lori 20,000. V lori 22. So, darabkan je dapat 440,000 Newton saat. Manakala untuk kereta, tadi jisim dia 2,000, hal laju 30. So, kita dapat kira momentum kereta. Darabkan je terus. MV, gantikan nilai, kita akan dapat 60,000 Newton.
saat. Okey. Soalan B seterusnya. Dia kata halaju sama. Momentum lori tu berapa? Okey, soalan B. Momentum lori yang bergerak dengan halaju yang sama. Dia punya keyword saja penting dia punya maklumat ni. Okey, halaju sama. Maksudnya dengan halaju sama dengan kereta. Kita ambil halaju untuk kereta ni, halaju kereta 30 meter per saat. Kita ambil nilai halaju ni. Jadi momentum lori, jisim lori lah. Momentum lori maksudnya jisim lori. Halaju dia, halaju sama kereta kan. So ambil nilai halaju kereta tadi. 20,000 darab 30 meter per saat akan dapat 600,000 Newton saat. Simple je kan? Momentum sama dengan jisim darab halaju. Jadi unit dia adalah Newton saat ataupun daripada tadi kalau unit asas kilogram meter saat ni kita dua, ataupun kalau kita permudahkan boleh juga tulis unit untuk momentum adalah Newton saat. Ini lagi simple daripada unit tadi lah. Okey. Kita lihat di sekeliling kita. Terdapat pelbagai aplikasi berkaitan konsep momentum. Okey, seperti yang telah dipelajari tadi, sifat momentum ni dipunyai oleh objek, kuantiti momentum ni dipunyai oleh objek yang bergerak. Jadi suatu objek di sekeliling kita boleh dikaitkan, satu objek yang bergerak di sekeliling kita boleh dikaitkan dengan momentum. Okey, contohnya aktiviti ladung Newton. Okey, ladung Newton ni apabila satu ladung ditarik ke sisi, seterusnya dilepaskan kepada peladung yang lain. Okey. Apabila ladung ni mempunyai momentum, dia akan pindahkan momentum dia ni ke ladung yang lain. Jadi momentum ni dipindahkan seterusnya, okey, ke ladung yang lain menyebabkan ladung hujung ni pun akan berayun. Dipindahkan. So kat sini kita dapat lihat satu ayunan yang cantik daripada ladung Newton ni. Dia pergi mari, okey, kerana momentum pada ladung tersebut dipindahkan. Seterusnya, dalam bidang sukan juga ada berkait dengan momentum kerana ada pelbagai sukan yang melibatkan aktiviti pergerakan. Seterusnya, dalam aktiviti permainan, contohnya carom, aktiviti sukan tadi dalam rollerblade kan. Okey. Dan seterusnya, of course lah dalam bidang pengangkutan, kerana suatu kenderaan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Selanjutnya, satu situasi ahli bomba berlaku ketika proses memadamkan api dalam sebuah kebakaran. Contohnya, kita tengok dua orang ahli bomba. Okey, menarik hos ataupun wayar air ni, tarik menuju kepada api. Seterusnya, apabila pili air dibuka, kelihatan mereka tersentak ke belakang. Okey, sebab memegang hos air ni yang berkelajuan tinggi yang dipancukkan daripada hos tersebut. Okey. Mengapa beberapa orang diperlukan untuk memegang hos tersebut? Ini berlaku kerana air yang terpancuk keluar dengan kelajuan yang tinggi daripada hos tersebut mempunyai momentum yang tinggi ke hadapan. Okey, seterusnya kita boleh menyiasat prinsip keabadian momentum menggunakan troli di dalam makmal. Okey, troli dalam makmal ya, bukan troli di pasar raya. Okey, troli makmal ni dia punya simple je. Dia ada, yang penting dia ada dia punya petak. Troli ni pada petak, lepas tu dia punya ada tayar bawah dia. Ini 3 biji tayar. Okey, momentum dia punya ni menggunakan troli dalam makmal. Okay, sila rujuk buku teks kamu pada muka surat 61 dan 62. Okay, radas disusun seperti gambar rajah menggunakan pita detik. Okay, menggunakan pita detik.
Menetap pita detik yang disambung pada troli dilalukan pada jangka masa detik untuk mencari ataupun mengira halaju troli tersebut. Okey. Pita detik yang diperoleh dalam aktiviti ini boleh menentukan jumlah momentum sebelum. Maksudnya sebelum troli A berlanggan troli B. Okey, sebelum dan juga selepas tu apabila dah troli A berlanggan troli B, dia akan dapat juga mencatat detik pada pita detik tu kan. Okey, jadi kat sini boleh kita kira momentum selepas pelanggaran. Dia berlaku pelanggaran tu di atas landasan. Okay, bilangan troli boleh diubah untuk mengubah jisim troli. Okay, sebab tu kat sini dia punya daripada buku teks kamu tu, kalau dia nak tambah jisim troli, ditambahkan satu lagi troli pada bahagian atas ni. Okay, sama ada satu dengan satu ataupun dua troli dengan satu ataupun satu dengan dua, satu dengan tiga dan sebagainya lah. Okay, kita nak tengok faktor pemboleh ubah jisim troli tersebut ataupun jisim objek yang berlanggar. Okay, daripada maklumat jisim troli dan halaju pada pita detik, maka momentum boleh dikira sama ada jumlah momentum sebelum pelanggaran ataupun jumlah momentum selepas pelanggaran. Okay, jadi daripada aktiviti sebenarnya kalau ikutkan kita mungkin memperoleh jumlah momentum sebelum dan selepas pelanggaran adalah berbeza sedikit. Perbezaan ini disebabkan oleh kesan daya luar seperti gesiran. Gesiran maksudnya di antara troli dengan landasan ni, muka landasan. Muka landasan. Mungkin gesiran tidak dapat dipampaskan sepenuhnya. Maksudnya mungkin kita tak dapat hasilkan landasan yang licin sepenuhnya. Okey, jadi dalam sistem pelanggaran, jika tiada daya luar yang bertindak, ia sebenarnya mengikut prinsip keabadian momentum. Apa dia prinsip keabadian momentum? Apa dia prinsip keabadian momentum? Prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran jika tiada daya luar bertindak atas sistem pelanggaran tersebut. Okey, dalam situasi sebenar, suatu objek bergerak mempunyai kebarangkalian untuk berlanggar. Jika pelanggaran berlaku, kemungkinan terdapat dua jenis pelanggaran iaitu pelanggaran kenyal ataupun pelanggaran tak kenyal. Okey, pelanggaran kenyal apabila dua objek bergerak, dua objek. Dua objek, contohnya objek pertama, objek yang kedua bergerak dengan halaju masing-masing. Okey. Laju masing-masing selepas pelanggaran. Contohnya, pelanggaran antara motosikal dan lori di mana pemandu motosikal terpelanting ke tepi jalan selepas pelanggaran dengan lori. Pemandu lori dan pemandu motosikal mempunyai halaju berbeza selepas pelanggaran. Manakala satu lagi pelanggaran, jika contohnya selepas pelanggaran antara lori dengan motosikal didapati pemandu motosikal terseret pada lori. Ini pelanggaran ini dikatakan pelanggaran tak kenyal. Maksudnya dua objek M1, M2 ni, maksudnya pemandu lori dan pemandu motosikal, dia bercantum pada lori tu kan, bergerak dengan halaju sepunya selepas pelanggaran satu kelajuan. Oleh itu kita dapat kira halaju sama ada dalam pelanggaran kenyal ataupun pelanggaran tak kenyal mengikut rumus yang diberi dalam buku teks kamu. Jadi terdapat rumus untuk mengira halaju selepas pelanggaran. Bagi pelanggaran kenyal, kita tengok M1 U1. Maksudnya M1 U1. Maksudnya momentum bagi objek yang pertama
tambahkan dengan momentum objek kedua. M2, U2. Okey, jisim objek kedua darabkan dengan halaju awal objek kedua. Sama dengan, dia masih sama dengan momentum selepas. M1 V1 tambah M2 V2. V1 ni maksudnya halaju akhir objek 1. V2 adalah halaju akhir objek yang kedua. So, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. M diwakili oleh jisim, manakala U halaju awal, V halaju akhir. Seterusnya, untuk pelanggaran tak kenyal, jumlah momentum sebelum pelanggaran. Sama macam pelanggaran kenyal tadi. Cuma yang berbeza hanyalah selepas pelanggaran. Di mana dia mempunyai halaju yang sepunya ataupun halaju yang sama selepas pelanggaran kerana bercantum kan. Jadi terus je lah. Terus je M1 tambah M2 untuk selepas pelanggaran ni bercantum dan darabkan dengan V halaju sepunya tadi. Jadi ada sedikit perbezaan kan untuk pengiraan halaju mengikut keadaan kepada pelanggaran tersebut. Seterusnya, letupan juga merupakan satu fenomena dalam prinsip keabadian momentum. Pelancaran roket adalah salah satu contoh letupan. Letupan merujuk kepada satu objek yang berada dalam keadaan pegun terlerai, berlaku leraian. Berlaku leraian kepada dua atau lebih bahagian. Satu maksudnya akan terlerai ke bawah dan satu lagi akan terlerai ke atas. Dia akan berpisah antara di bawah atas dan sudah. Sebelum pelancaran, roket berada dalam keadaan yang pegun di tapak pelancaran dengan momentum sifar. Bila pegun kan tak ada halaju, so halaju sifar, momentum sifar. Selepas pelancaran, gas panas bergerak ke bawah. Gas panas ni akan bergerak ke bawah, akan dilepaskan ke bawah dengan halaju yang tinggi. Letupan merupakan sistem yang tertutup yang tidak melibatkan daya luar. Oleh itu, jumlah momentum diabadikan dalam letupan. Jumlah momentum sebelum letupan sama dengan jumlah momentum selepas letupan. Sama macam tadi kan pelanggaran juga kan. Jumlah momentum sebelum letupan sama jumlah momentum selepas letupan. Sebelum letupan tadi dipegun, jadinya jumlah momentumnya adalah sifar. Selepas letupan baru ada pergerakan. So kita boleh kira dia punya jumlah momentum selepas letupan. Jadi bila kita ubah formula ni, bawakan M1V1 ke depan, kita akan dapat M1V1 sama dengan negatif M2V2. Kenapa negatif? Kerana tanda negatif tu menunjukkan arah gerakan roket berlawanan dengan arah gerakan gas panas. Terdapat pelbagai aplikasi prinsip keabadian momentum. Contohnya penggunaan senapang, pelancaran roket, pergerakan jet, pergerakan bot berkipas, bot pada bot dalam sungai kan, contohnya lah kan, bot boleh kipas kat belakang, enjin kipas tu. Pelancaran permainan roket air dan juga pergerakan ni secara pergerakan sotong ni adalah yang Allah jadikan secara semula jadilah. Untuk sotong tu bergerak di dalam air. Jadi kesemua contoh ini kita boleh terangkan kejadiannya menggunakan prinsip keabadian momentum. Dalam DSKP Fizik Kit SSM, kamu dikehendaki membuat pembelajaran berasaskan projek. Jadi, terdapat dua projek besar iaitu berkaitan dengan roket sebenar dan satu lagi permainan roket air. Jadi, pertama, cari maklumat
berkaitan dengan teknologi pelancaran roket. Iaitu cari gambar rajah berlabel komponen penting bahan api roket, penerangan berkaitan sebelum, semasa bahan api terbakar sehingga roket dilancarkan ke atas. Kamu boleh buka mana-mana laman web ataupun cari Google ke dan sebagainya ataupun rujukan majalah dan sebagainya. Okey, seterusnya yang kedua, kamu perlu mencari maklumat pembuatan roket air. Okey, roket air yang menggunakan botol air. Okey, contohnya kat sini gambar rajah. Botol air diisikan dengan air dan dilepaskan. Okey, Okey, air tu kita pump kan. Untuk dapatkan satu tekanan air, lepas tu air dilepaskan ke bawah. Lepas tu roket air ni pun akan meluncur, dilancarkan ke atas. Okey. Seterusnya maksudnya kamu cari maklumat pembuatan roket air, mereka bentuk dan membina roket air sendiri. Seterusnya menulis maklumat tentang pembinaan roket air daripada bahan apa, bagaimana binaannya dan penerangan pelancaran sebuah roket air menurut prinsip keabadian momentum. Okey, kita dah tiba di penghujung rancangan, penghujung PDPR. Okey, sila selesaikan latihan formatif 2.5, nombor 1 dan 2 sahaja daripada buku teks kamu, muka surat 63. Okey, daripada buku teks muka surat 63. Jangan lupa tulis nota lengkap dan padat, barulah diikuti dengan latihan formatif. Bila dah siap nota dan latihan, kamu bolehlah membuat pembelajaran berasaskan projek yang telah cikgu terangkan tadi. Okey, sampai setakat ini dulu untuk hari ini. Terima kasih semua. Sehingga berjumpa lagi. Bye.